Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat teruskan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini 1 Zulkaidah 1441 Hijriah bersamaan 21 Jun 2020 kita sekali lagi bertemu di dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, sebagai satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini kita bertemu di dalam kuliah maya ini buat kali ketiga, setelah kita bertemu di dalam kuliah kitab Syarah Matam Al-Barahin dan kitab Tafsirul Munir. Dan siang tadi sebagai penutup Syawal 1441 Hijriah kita telah menyaksikan peristiwa gerhana matahari separa yang disunatkan kita mengerjakan sembahyang sunat gerhana ataupun sembahyang sunat khusyuf. Dan di masjid-masjid selepas selesai sembahyang atau solat khusyuf ini disampaikan khutbah khas gerhana matahari. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita kerjakan pada bulan Syawal yang baru berlalu akan diterima, diberi ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Maka pada bulan Zulkaidah ini yang merupakan bulan yang terletak di tengah-tengah di antara bulan Syawal, bulan Hari Aidul Fitri dan bulan Zulhijjah, iaitu bulan Hari Idul Adha. Dan kebiasaannya pada bulan Zulkaidah inilah kita akan melihat kumpulan-kumpulan jemaah haji bertolak menuju ke kota
ke tanah suci Al-Madinatul Munawwarah dan kemudian Makkatul Mukarramah untuk mengerjakan ibadah haji. Namun demikian, pada musim pada tahun 1447 Hijriah ini telah diputuskan bahawa tiada jemaah haji dari negara kita khususnya yang akan menunaikan ibadah fardu haji pada musim haji tahun ini. Jadi disebabkan keadaan semasa tersebarnya wabak berbahaya COVID-19, jadi untuk menjaga maslahah kesihatan umat Islam Indonesia, khususnya bagi jemaah haji yang terpilih untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, maka diputuskan tiada perjalanan ibadah haji. Maka ibadah haji pada tahun ini tidak wajib kerana tiadanya istita'ah, tidak ada istita'ah, tidak ada bolehnya seseorang itu mengerjakan ibadah haji, bukan kerana kemampuan tetapi kerana tersebarnya wabak berbahaya. Maka dia khawatiri keselamatan jemaah haji nanti akan terdedah kepada bahaya jangkitan penyakit, jangkitan wabak yang berbahaya ini. Maka ditangguhkan dahulu pemergian jemaah haji pada tahun ini, dan insya-Allah pada musim haji tahun 1442 Hijrah nanti, sekiranya wabak pandemik, wabak COVID-19 ini sudah tiada keseluruhannya, maka insya-Allah waktu itu akan kembali dari negara kita jemaah-jemaah haji bergerak ataupun melakukan perjalanan untuk mengerjakan ibadah haji. Namun demikian, insya-Allah apabila tibanya musim Hari Raya Idul Adha, kita akan mampu untuk mengerjakan ibadah korban seperti mana tahun-tahun yang sudah, walaupun dengan SOP dengan tata cara yang tertentu untuk menjaga keselamatan dan kesihatan mereka yang terlibat dalam ibadah korban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pengajian kitab yang ketiga di dalam siri kuliah maya kita ini, kita teruskan dengan pengajian kitab Fiqh Manhaji jilid 4 yang berkaitan dengan Al-Akhwal Ash-Syakhsiyah, ataupun dalam bahasa kita yang dinamakan sebagai undang-undang perkahwinan, undang-undang perkahwinan ataupun tata cara perkahwinan. Baik. Kita sampai kepada muka surat 301 di dalam bab talak, perkara 114.2, iaitu zihar, seperti mana yang telah saya terangkan dalam kuliah yang terakhir di sebuah surau pada akhir tahun lepas, sedikit berkaitan dengan zihar, di mana zihar ini tuan-tuan di dalam masyarakat Arab kedudukannya sama seperti talak, iaitu cerai. Tapi dalam Islam, zihar ini membawa pengertian yang berbeza dan cara menyelesaikan masalah zihar ini pun berbeza. Baik. 14.2.1 pengertian zihar. Zihar diambil daripada perkataan az-zahr, dari segi bahasa bermakna belakang. Jadi zihar ini dari perkataan az-zahr. Az-zahru bermakna belakang, belakang tubuh badan, itu namanya az-zahru. Hal ini demikian kerana pada asalnya zihar adalah apabila suami berkata kepada isterinya, bagiku kamu seperti belakang ibuku. Jadi bila suami ini mungkin nak geram sangat, barangkali ada menyimpan perasaan marah kepada si isteri, maka terkeluarlah dari mulutnya, dari lidahnya, dari lisannya, kamu ni bagi padaku macam belakang ibuku. Jadi pada segi bahasa itulah yang dikatakan sebagai zihar. Sementara zihar pada istilah pula adalah apabila seorang suami menyamakan isterinya dari sudut pengharaman dengan seorang daripada mahramnya seperti ibu dan adik-beradik perempuannya. Jadi itu dari segi istilah syarak. Istilah tu mana istilah syarak.
Bila suami ni dah marah sangat, dia kata buntut kau macam buntut Mak Den lah. Macam tu, dia dah geram kan. Dia dah geram sangat tengok isteri dia ni. Mungkin agaknya selalu tunjuk buntut kat dia, perli-perli kan. Maka isteri dia, maka si suami ni dah bengang sangat. Dia kata, "Susah nak tunjuk hebat sangat lah, buntut kau macam buntut Mak Den." Jadi itulah pada syarak itu yang dikatakan sebagai zihar. Ataupun buntut kau ni, saya tunjuk lawan lah, buntut kau ni macam buntut adik Den, macam buntut akak Den. Contohlah, sebab tak semestinya ibu tapi mahram. Apa dia mahram? Orang yang diharamkan kita berkahwin, diharamkan berkahwin kita, kakak kita, adik perempuan kita, mak saudara kita, nenek kita, uwan kita, opah kita, tok kita. Ini dia, dikatakan menyamakan isteri dengan mahram tadi. Orang Arab pada zaman jahiliah menganggap zihar sebagai satu daripada cara talak, tetapi Islam memberikannya satu tanggapan lain dan menentukan beberapa hukum yang lain selain talak. Jadi ayat yang kita bacakan pada awal tadi, ayat 2 surah Al-Mujadalah tadi, sebab turunnya ayat ini ialah apabila seorang sahabat Nabi, sahabiah, sahabat wanita Nabi SAW mengadu kepada Nabi menceritakan perihal suami dia. Suami dia melakukan zihar tadi. Maka oleh orang Arab dia dah sangka cerai. Zihar itu cerai. Dia menangis-nangis pergi jumpa Nabi SAW, menceritakan keadaan dia. Bagaimanakah keadaanku ya Rasulullah? Adakah aku sudah dicerai oleh suamiku? Maka Nabi SAW menunggu wahyu dari Allah SWT. Nabi diam aja. Maka turunlah ayat 2 surah Al-Mujadalah ini. Sebab itulah penyusun kitab ini penulis kitab ini menulis di dalam kitab ini. Tetapi Islam memberikannya satu tanggapan lain. Maknanya pada Islam, zihar bukan talak. Dan ada cara untuk menyelesaikan masalah zihar ni. Ni dia. Tak mesti zihar itu talak. Kalau talak, cerai, dah tentu ada iddah. Kan? Dah tentu ada iddah, dah tentu ada bagaimanakah, apakah yang berlaku apabila seseorang suami isteri itu diceraikan oleh suaminya, ada iddah. Bagaimanakah tempoh iddah, dan sebagainya, perkara yang berkaitan dengannya. Baik. 14.2.2 hukum zihar. Ijma' ulama' menyatakan bahawa zihar adalah haram dan satu daripada dosa besar. Allah SWT menamakannya munkar dan dusta. Ini disebut di dalam Al-Quran. Jadi zihar ini haram. Suami yang melakukan zihar dikira berdosa. Sebab haram ni, benda haram ni, perkara haram kita buat dapat dosa, ditinggal dapat pahala. Bila hukum zihar itu haram, maka pelaku zihar di kalangan suami berdosa. Kan? Kerana perkara ini disifatkan Allah SWT sebagai perkara mungkar. Hari ini berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Surah Az-Zimafun, sesungguhnya mereka yang dengan melakukan yang demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Jadi pada Allah SWT, zihar adalah perkara mungkar, bukan perkara ma'ruf, perkara mungkar, bukan perkara baik, perkara yang buruk. Dan dusta, wa zura adalah dusta. Perkara yang dusta ni bukan perkara yang benar di sisi Allah, perkara yang dusta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni itu dia hukum zihar tadi. 14.2.3 lafaz zihar. Lafaz yang membawa makna zihar terbahagi kepada dua, iaitu lafaz nyata dan lafaz kiasan. 14.2.3.1 lafaz zihar nyata, ini as-sarih, iaitu lafaz yang tidak membawa makna lain selain zihar. Contohnya,
Suami berkata kepada isterinya, kamu bagiku kamu seperti belakang ibuku, atau padaku kamu seperti belakang ibuku. Itu terang, jelas di situ. Buntut kau macam Den pada Den lah, buntut kau ni macam buntut mak Den ya. Nampak? Ada seorang suami berkata demikian, dia telah menzihar isterinya, sama ada dengan niat ataupun tidak, selagi dia punya syarat sah talak, iaitu cerdik berakal serta sedar makna yang diucapnya. Yang ni dia tuan-tuan, jadi memang dah zihar lah. Bila suami kata macam tu pada isteri, memang zihar, sama ada niat ataupun tidak. Itu kena berjaga-jaga tuan, geram ke, gurau ke, jaga biar sebut. Buntut kau ni macam buntut mak Den makin seksi. Jangan, bahaya. Walaupun hanya dengan tiada niat untuk menceraikan, kan. Asal saja syarat sah talak tu ada pada dia. Dia cerdik dan dia sedar apa yang dia cakap. Kok gila, maka tak dikira sebagai zihar. Kok tak sedar, misalnya kata tengah mabuk ke, mabuk kan, maka tak dikira sebagai zihar. Wallahu a'lam. 14.2.3.2 lafaz zihar kiasan al-kinayah, iaitu lafaz yang boleh diandaikan membawa makna zihar dan bukan zihar. Contohnya, suami berkata kepada isterinya, bagiku kamu seperti ibu dan adik-beradik perempuanku, atau padaku kamu seumpama amak dan adik perempuanku. Dia tak sebut belakang, buntut ke, punggung ke, pungpok ke, belakang ke, tak sebut. Dia kata, abang tengok kamu ni macam mak abang. Aku tengok, abang tengok kamu ni macam arwah adik, arwah kakak abang. Contoh. Maka bila berlaku demikian, itu adalah zihar kiasan, bukan zihar yang sarih. Wallahu a'lam. Apabila seorang suami berkata demikian, maka makna ungkapan tersebut adalah menurut yang dimaksudkannya. Justru ialah zihar jika suami yang mengungkapkannya bermaksud demikian. Sebaliknya, jika seorang suami bertujuan menyamakan isterinya dengan ibu dan adik perempuannya disebut kemuliaan dan penghormatan, maka itu dianggap zihar. Oleh itu, tiada sesuatu pun yang wajib atas suami tersebut. Kalau dia niat tu sebab kemuliaan tadi, nak memuliakan isteri dia, kan. Abang tengok kamu ni teringat abang pada arwah kakak abang. Jadi tak ada apa, kerana memuliakan. Isteri kita itu mungkin akhlaknya baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik, rajinnya, baik hatinya, tingkah lakunya mungkin sama. Jadi bila suami berkata begitu pada isteri, tidak dikira sebagai zihar. Jadi bergantung kepada niat tadi. Kalau niat memang geram nak menyamakan, maka jadi zihar. Kalau niat dia sebenarnya nak memuliakan isteri, maka tidak jadi zihar. Wallahu a'lam. 14.2.4 kesan perbuatan zihar. Bila suami melafazkan zihar sama ada secara nyata atau secara kiasan dengan niat zihar, maka kesannya adalah seperti berikut. 14.2.4.1 jika ungkapan zihar diikuti dengan lafaz talak, maka hukum zihar termasuk di dalam hukum talak. Dalam hal ini, zihar tidak membawa sebarang kesan, kerana lafaz talak seolah-olah telah mentafsirkan zihar tersebut. Oleh itu, hukum zihar terbatal dan hukum talak saja yang diambil kira. Kalau lepas dia kata macam tu, dia sebut talak pula, maka tak ada zihar situ, yang ada talak. Cerailah.
Dia dah sebut zihar, lepas tu sebut talak pula. Maka tak ada zihar situ. Yang ada talak, cerai lah terus. Kan? Maka kalau selepas zihar dan talak itu disebut di luar mahkamah, maka hendaklah dibuat pengesahan lafaz zihar dan talak itu di mahkamah. Allah alam. 14.2.4.2 Jika lafaz zihar itu tidak diikuti dengan talak atau sebarang perkara yang memutuskan ikatan perkahwinan, maka perbuatan suami itu dianggap menarik kembali kata-katanya serta bertentangan dengan kata-kata tersebut. Perbuatan ini tidak meninggalkan istilah zihar itu dianggap membatalkan penyamaian yang diungkapnya dan bertentangan dengan maksud ungkapan tersebut. Oleh itu suami perlu membayar kafarah dengan segera. Kalau dia zihar saja, jadi zihar lah. Hukum zihar tu jalan. Tidak ada talak situ. Maka apa yang berlaku, kata penyusun kitab ni, hendaklah kafarah zihar itu dilunaskan, ditunaikan dengan segera. Kerana zihar telah berlaku. Dia tak sebut talak, dia sebut zihar je. Maka zihar telah berlaku, kafarah itu naklah zihar kepada zihar itu naklah disegerakan, dilaksanakan seberapa segera. Apa dia kafarah zihar? 14.2.5 perkara 14.2.5 menerangkan kafarah zihar. Apa dia? Terdapat beberapa peringkat kafarah berdasarkan kemampuan suami melakukannya seperti berikut. 14.2.5.1 memerdekakan seorang hamba yang mukmin yang tiada sebarang kecacatan yang boleh menjejaskan usaha dan kerjanya, seperti sangat tua atau tiada suatu anggota badan seperti kaki. Dia memang tak ada lah. Hukum ada, tapi realitinya sekarang tiada lagi hamba. 14.2.5.2 Jika tiada hamba sebagaimana pada hari ini, atau suami tidak mampu memerdekakannya, dia naklah berpuasa selama 2 bulan Qamariah secara berturut-turut. Jadi tak mampu nak bebaskan hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan Qamariah tu maksudnya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dah mula. Bukan Jun, Julai, Ogos, tak. Qamariah tu ialah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi mula puasa 1, besok pagi 1 Zulqa'dah. Sebulan, Zulhijjah pun sebulan, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa, iaitu hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Itu tak boleh puasa. Tak dibenarkan puasa. Sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat diharamkan secara berturut-turut. 2 bulan Qamariah berturut-turut. 14.2.5.3 Jika suami tidak mampu berpuasa atau dia tidak berdaya meneruskannya berturut-turut kerana penyakit atau tua. Tak mampu puasa, suami ni ada masalah. Doktor kata dia tak boleh puasa panjang, lama. Dia puasa Ramadan boleh, puasa lebih daripada Ramadan tak boleh. Ataupun dia tak mampu kerana penyakit tua, usia dia dah 75 tahun, 80 tahun, tak mampu dia. Mental bagus, fizikal lemah, tak mampu nak puasa 2 bulan berturut. Apakah jalan keluarnya? Pilihan ketiga, turutan yang ketiga, iaitu dia naklah memberi makanan kepada 60 orang miskin, tiap seorang secupak makanan asasi sebuah negara. Secupak tu, secupak beras lah, RM1.75 kali 60. Senang-senang beli nasi bujang RM3. Ni sekarang nasi bujang RM3. Apa nak kira sangat, lebih anggap sedekah lah. Nasi bujang RM3, kita sedekah kepada, kita beri kepada 60 orang miskin di tempat, di kawasan kita.
Kan fakir miskin. Miskin tu jiran kita pun boleh. Mana yang miskin kita tahu dari golongan yang miskin tegar, asnaf. Inilah dia 60 orang. Mas kita kira, kita bagi nasi bujang RM3. Kan? Itulah dia kafarah zihar kita. Wallahu a'lam. Hadis berdasarkan hadis Nabi SAW, anna Salman ibn Sakhr al-Ansari. Yes, mafhumnya Salman bin Sakhr al-Ansari, seorang ahadu bani Bayadah, seorang ahli bani Bayadah, ja'ala imra'atahu alaihi ka zahri ummihi, telah menzihar isterinya, hatta yamdiya Ramadan, sehinggalah tiba bulan Ramadan. Falamma madha nisfun min Ramadan, apabila berlalu setengah bulan Ramadan, pada satu malam pertengahan bulan Ramadan tersebut, apa yang berlaku tuan-tuan? Waqa'a alaihi lailan, lelaki nama Salman ini bersama mensetubuhi isterinya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Lalu dia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut. Dah zihar, kemudian dia menyetubuh isteri dia pula. Apa yang berlaku? Nabi SAW kata, faqala Rasulullah SAW, a'tiq raqabatan, merdekakanlah seorang hamba. Maka kata Salman, faqala qala la ajiduha. Kata Salman, aku tak ada seorang hamba nak dimerdekakan. Qala fasum syahraini mutatabi'ain. Nabi kata, kalau begitu maka puasalah kamu 2 bulan berturut-turut. Qala, kata Salman, la ajidu, aku tak mampu. Kata Salman, aku tak mampu. Faqala Rasulullah SAW li Farwa bin Amr, a'tihi dhalikal araq. Kata Nabi SAW kepada seorang namanya Farwa bin Amr, berikanlah kepada Salman ini setandan buah tamar. Pemakna di situ maksudnya wahwa miktalun ya'khuzu 15 sa'an aw 16 it'am 60 miskinan. Maksudnya seberkas yang sebuni lah, yang mengandungi 15 atau 16 gantang, sebagai kurma, sebagai makanan kepada 60 orang miskin. Itu dia. Itu zaman Nabi SAW. Zaman kita boleh je, kalau ada kedai jual kurma boleh kan, nama kita kata secupak, secupak kali dengan 60, kan, 60 cupak tu kurma tu kita bagi pada orang miskin. Tapi kurma bukan makanan asasi penduduk Malaysia ataupun khususnya orang kita, orang Islam Melayu. Maka makanan asasi orang kita ialah nasi. Maka beli nasi bujang, bau RM3, sedekah, berikan kepada 60 orang miskin sebagai kafarah tadi. Wallahu a'lam. Baik. Perkara 14.2.6, kafarah zihar perlu disegerakan. Baik. Suami yang menzihar isterinya dituntut menunaikan kafarah zihar dengan segera. Dia tidak halal menyetubuhi isterinya selagi mana-mana kafarah yang termampu itu belum disempurnakan, seperti 3 peringkat yang dinyatakan sebelum ini. Jadi maknanya kena selesaikan kafarah itu dulu, baru boleh isteri kita disetubuhi. Jika suami menyetubuhi isteri yang telah dizihar sebelum menunaikan kafarah, yang bermakna telah melakukan maksiat, oleh itu dia wajib menunaikan kafarah zihar tersebut, kerana bersetubuh sebelum menunaikan kafarah adalah haram. Jadi kalau dah jadi macam kes lelaki bernama Salman tadi, maka dia mesti menunaikan kafarah tersebut. Kerana perbuatan bersetubuh itu pun dah berusaha, walaupun tak dikira zina, tapi dah kira berusaha. Ini berdasarkan firman Allah SWT, min qabli an yatamassa, maksudnya sebelum mereka berdua, ini suami isteri bercampur. Surah Al-Mujadalah ayat 3.
Itu hadis Nabi SAW Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa seorang lelaki telah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad zahara, ya, min imraatihi, ya, dia telah pun menyetubuhi isteri, fa waqa'a 'alaiha, dia zihar isteri dia dan dia setubuhi isteri dia. Dia ada zihar, lepas tu dia setubuhi isteri dia pula. Faqala ya Rasulullah, inni qad zahartu min zawjati fa waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffirah. Aku dah menziarahkan isteriku dan aku dah menyetubuhi dia sebelum aku buat melaksanakan kafarah. Faqala wa ma hamalaka ala zalik. Nabi SAW kata, apakah mendorong kamu melakukannya? Kenapa kamu tak selesai kafarah lu, kamu pergi roman dengan isteri kamu? Apa yang jadi menyebabkan kamu buat macam tu? Tu Nabi kata begitulah maksud dia. Yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Bukan Nabi menyumpahnya ganah. Ni akhlak Nabi tu tuan, akhlak Nabi SAW. Tengok, Nabi kata yarhamukallah, bukan Nabi kata la'anakallah. Walaupun perbuatan lelaki ni tadi hukumnya haram, sebab dia belum lagi selaksana kafarah zihar tu, dah disetubuhi isteri. Mana Nabi tanya, kenapa jadi macam ni? Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu buat macam ni? Sebuah Allah Ta'ala merahmatimu. Nampak? Kita sebagai ustaz, sebagai da'i, ya, khususnya lah, kena bersifat macam ni. Jangan tiba-tiba, itulah, ya, kenapa kamu bahlul sangat buat perbuatan macam ni, bodoh sangat buat perbuatan ni. Nampak? Patutnya kita ikut akhlak Nabi, ya. Kenapa kamu buat macam ni, ya? Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Nampak tu akhlak Nabi SAW, Baik. Qala ra'aitu khalkhalaha fi daw'il qamar. Aku ternampak, kata orang Nabi, lelaki tu menjawab, aku ternampak gelang kakinya di bawah cahaya, ya. Itu maknanya tu, aku ternampak gelang kakinya di bawah cahaya ni. Mungkin, ya, lelaki ni bercakap berlapik lah depan Nabi SAW. Tahu akhlak kita pula depan Nabi, kan? Kita tak sebut perkataan sahabat, lelaki tak sebut perkataan yang mencawut depan Nabi SAW. Dia nampak buki, tak ada, Nabi lelaki ni kata, aku nampak gelang kaki di bawah cahaya. Maknanya itu adalah kinayah, yang saya faham lah, kinayah. Mana lelaki ni mungkin gairah melihat tubuh isteri dia, mungkin seksi sangat ke sebagainya, dia tak tahan sangat, dia peromen isteri pula terima pula. Mungkin suami dia ni kakar lebih kot agak, jadi isteri pun terima. Dah kemudian dah jadi, baru lelaki ni berfikir, Allah, betul pergi mengadu kat Nabi tu, kan? Baik. Qala, maka Nabi SAW menjawab, fala tuqarribaha hatta taf'ala ma amarakallahu bih. Ya, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mendekatinya lagi sehingga kamu melakukan perintah Allah kepadamu. Maknanya sebelum melakukan zihar, sebelum melaksanakan kafarah zihar, jangan sentuh isteri kamu, jangan setubuhi dia lagi. Yang terlepas lah, nak buat macam mana. Tapi wajib daripada sini ulama fiqh memahami, khususnya mazhab Syafi'i kita memahami, kafarah mesti disegerakan, wajib disegerakan, kerana si suami telah menyetubuhi isteri yang dizihar tadi sebelum kafarah itu dilaksanakan. Kalau dah settle kafarah, tak apa, tak ada masalah, dah jadi normal balik. Ini sebab kaedah tu nak membetul. Membayar kafarah itu adalah satu cara nak membetulkan kesilapan dari perbuatan zihar tu. Jadi tak ada talak pun. Nampak itu beza, Islam membezakan antara zihar dengan talak. Wallahu a'lam. Maka akhir sekali kita sama-sama kongsikan dengan tuan-tuan perempuan 14.2.7 dalil hukum zihar secara am. Dalil hukum zihar secara am berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, an Aisyah, ya, radhiyallahu anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
ya, anna mar'ata Aus bin Samit radhiyallahu anha. Dari kisah ni daripada diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawa isteri Aus bin Samit radhiyallahu anhu ja'at tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi ja'at tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengadukan hal suami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqul, katanya, wahai Rasulullah, akala syababi wa nathartu lahu batni. Masa mudaku telah berlalu si suamiku dan perutku telah melahirkan anak, ramai anak untuknya. Hatta idza kabirat sinni wa anqata'a waladi zahara minni. Kini setelah tua dan tidak beranak lagi, dia menziharku. Kan masa muda sampai beranak-anak ramai, Sulaiman semua sudah lari, Syib semua sudah lari, si suami menziharkan pula isterinya tadi. Dah tua kan, dah 50 lebih, dah tak beranak lagi. Maka kata perempuan ni, Allahumma inni ashku ilaika, ya Allah, sungguhnya aku mengadu perkara ini kepadamu, yakni Allah SWT. Fama barihat hatta nazala Jibrilu bihaula'il ayah. Belum sepun perempuan tersebut berlalu, Jibril turun membawa firman Allah. Ini dia ayat pertama surah hingga 4 surah Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah telah mendengar yang memperkenan aduan perempuan bersoal jawab denganmu, wahai Muhammad, mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah. Ini perkara yang menyusahkannya. Sesungguhnya sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu ayat pertama. Ayat kedua, alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim inna ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wazura wa innallaha la'afun ghafur. Apa dia tuan-tuan? Sesungguhnya orang-orang yang ziharkan istrinya dan dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah. Kerana isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka ini dengan melakukan yang demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Ini ayat yang kemudian sesudahnya ini ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu pandangan Allah SWT terhadap perbuatan zihar. Kemudian ayat ketiga, walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu wa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Apakah jalan selesaikan zihar ni? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ketiga. Apa dia, tuan-tuan? Dan orang-orang yang ziharkan isterinya kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan ini, bahawa isterinya itu haram kepadanya, maka hendaklah ini suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua ini suami isteri bercampur. Dengan hukum dia yang demikian kamu diberikan pengajaran supaya kamu mendekati perkara yang mungkar itu. Ini dah ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Itu dia. Kemudian ayat keempat, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirin azabun alim. Surah Azim. Kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka ini suami isteri itu bercampur. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Ditetapkan hukuman itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, ini dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliah. Itulah batas-batas hukum Allah, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ini tuan-tuan. Dan ini dalam ayat 2, 3 dan 4 ini Allah SWT menunjukkan
jalan keluar untuk menyelesaikan masalah zihar. Yang sebenarnya tidak, Allah Islam meletakkan zihar ini berbeza dengan talak. Sedangkan Arab jahiliah, zihar itu adalah talak. Maka Islam membezakan zihar dengan talak. Zihar adalah zihar, tidak berlaku perceraian, tetapi perlu si suami membayar kafarah sebelum mencampuri atau menyetubuhi isterinya. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu dengan memerdekakan seorang hamba. Hamba dah tak ada sekarang, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak mampu, ada masalah kesihatan, dah tua, dah uzur dan sebagainya, maka berilah makan 60 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan mereka. Apa dia, tuan-tuan? Saya dah beritahu tadi, nasi bujang RM3 cukuplah. Kalau mampu lagi bagus, kan? Nasi paprik ke, nasi pataya ke, 60 orang pun, kan? Kalau seseorang, kalau tuan-tuan mampu, kan? Kalau tuan-tuan berkemampuan, tak mampu sangat, nasi bujang jadilah RM3 kali 60 pun 180, tuan. Duit murah ada, tak payah bayar 6 bulan pinjaman, sama ada pinjaman peribadi ataupun yang berkaitan dengannya. 180 tu bagilah orang miskin makan, kan? Sangat kita minta pada pejabat zakat asnaf dalam qaryah itu, bagi seorang-seorang, beli tu gulu pak nasi bujang, settle masalah, insyaAllah. Maka selepas daripada itu, beringat jangan lagi buat perbuatan yang sama, iaitu zihar. Beringat, berhati-hati, tuan-tuan. Sebagai suami, kita naklah berhati-hati melafazkan kata-kata kepada isteri kita, termasuklah zihar tadi. Jadi itu dia, selesai kita membincangkan berkaitan dengan zihar. Habis kita membincangkan tentang zihar. InsyaAllah kita habis membincangkan tentang zihar. Jadi InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan membicarakan tajuk yang berikutnya dalam bab talak ini, iaitu perkara 14.3, iaitu li'an pada muka surat 311. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang, insyaAllah bermula bulan Julai ini, kita akan menambah lagi kuliah maya kita untuk kitab fiqh manhaji, jilid 4 ni kita akan adakan minggu depan, bulan depan, bulan Julai, ialah pada hari Rabu 1 Julai 2020, iaitu pada setiap Rabu minggu pertama dan Ahad minggu ketiga. Adapun untuk kitab syarah matan Al-Barahin, kita adakan pada setiap Ahad yang pertama, Ahad yang pertama dan Selasa yang kedua, insyaAllah. Ahad pertama dan Selasa yang kedua. Manakala untuk kitab Tafsirul Munir, iaitu pada hari Isnin minggu kedua yang asalnya, dan ditambah Isnin minggu keempat, insyaAllah. Isnin minggu yang keempat, kedua dan keempat, insyaAllah. Jadi untuk kitab fiqh manhaji jilid 4, 1 Julai dan 19 Julai. Untuk kitab matan syarah Al-Barahin, iaitu pada 5 Julai dan 14 Julai 2020, hari Selasa. Hari Rabu, maafkan saya, hari Selasa, hari Selasa minggu kedua, Ahad minggu pertama, Selasa minggu kedua, 5 dan 14 Julai 2020. Untuk kitab Tafsirul Munir 13 dan 27 Julai 2020, insyaAllah. Jadi ada 6 hari, 6 malam kita akan bertemu dalam kuliah maya setakat ini, insyaAllah. Kalau ada lagi ruang-ruang, kita akan perbanyakkan kuliah maya kita, untuk memberi ruang kepada tuan-tuan dan
puan-puan yang mungkin tak berkesempatan untuk mengikuti kuliah-kuliah di maghrib di masjid-masjid dan di surau-surau, insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat rakaman ini, sekiranya belum subscribe, belum melanggan channel kita Muhammad Azmi 10, MOHD AZMI 10, silalah melanggan, silalah subscribe dan tekanlah bunyi loceng teng teng teng, supaya dapat maklumat berkaitan dengan kuliah-kuliah, ceramah-ceramah yang ada di dalam channel saluran Muhammad Azmi 10. Dan kepada tuan-tuan yang ingin, dan sebar-sebarkan, saya pesan sebar-sebarkan kepada rakan-rakan tuan-tuan di mana-mana, supaya ilmu itu akan jadi lebih bermanfaat, Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ingin memberi sumbangan untuk kuliah-kuliah maya ini, bolehlah beri sumbangan kepada akaun Maybank saya akan letakkan di caption kuliah ini. Setiap kuliah maya yang ada, kita akan letakkan di bawah caption kuliah maya itu nombor akaun kita, nombor akaun kita akan letakkan, insya-Allah, Jadi boleh tengok di situ. Dan sekiranya tuan-tuan berhajat memberi sumbangan, berilah sumbangan seikhlas tuan-tuan, insya-Allah sumbangan tuan-tuan ini akan ada ganjaran isi Allah SWT, dan akan menyuburkan lagi semangat kita untuk menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu kepada ilmu Allah yang sedikit ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itulah dia sedikit kupasan pada malam ini. Yang baik itu adalah ilmu dari Allah SWT, dan yang kurang itu, yang terkasar bahasa Tuan Pira Cazul kata itu adalah dari kesilapan saya, kekurangan saya, kelemahan saya. Maka saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita dalam kuliah-kuliah maya kita pada bulan Julai nanti, seperti mana tarikh yang telah saya sebutkan tadi, dan bertemu kita kembali pada kuliah-kuliah maya ini, dan juga kuliah-kuliah yang ada disampaikan di masjid-masjid dan surau, dan tuan-tuan yang betul-betul berikut dalam channel kita Muhammad Azmi 10. Wallahu Rasulullah, barakallahu fikum. Aku lakukan jazakallahu azim li wa lakum. Semoga kehidupan tuan-tuan bahagia di dunia sampai ke akhirat bersama isteri, suami dan anak-anak tuan-tuan. Wallahu Rasulullah, barakallahu fikum. Aku lakukan jazakallahu azim li wa lakum. Dan kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan salatul asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم ارحم جميع هذا وما تفرغ من بعده تفرغ معصوما. اللهم يجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أمرهم من كلابي يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا زمن الأحزاب يهزمهم وصلائهم فلمن سوسن رحم الرحيم. ربنا زدنا بزم فما يكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا وسلم علمنا ولقاءنا لك السميع العليم. وتب لنا يا مولانا إن تتوب لنا فيها سكون وتتنا فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل كريم بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.